Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini. Dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Jana Wibawa, pemimpin bersatu segambut didakwa kali ketiga. Berita penuh. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adman Radlan Adam Muhammad, sekali lagi didakwa di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan meminta rasuah berjumlah RM2 juta berhubung projek Jana Wibawa. Adam Radlan, 42, yang juga ahli perniagaan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya itu dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Faham pertuduhan dan memohon dibicarakan, kata tertuduh yang bersut biru. Mengikut pertuduhan, Adam Radlan didakwa secara rasuah meminta suapan wang berjumlah RM2 juta daripada Lian Tian Chuan sebagai upah untuk tertuduh kerana membantu syarikat Nepeturasi Sendirian Berhad mendapatkan projek Ibu Pejabat Daerah Kelang Utara Selangor daripada Kerajaan Malaysia bernilai RM141 juta ringgit. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Publika, Damansara sekitar Januari 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 16(E) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya TPR SPRM Farash Yasmin Saleh memohon mahkamah mengguna pakej jaminan RM300,000 dengan 2 penjamin yang ditetapkan sebelum ini terhadap tertuduh di Mahkamah Shah Alam. Menurut Farah, tertuduh didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 22 Februari lepas atas kesalahan menerima rasuah membabitkan projek sama Jana Wibawa. Pihak pendakwaan akan memohon supaya kes di Mahkamah Shah Alam dan di mahkamah ini dibicarakan bersama. Namun, pihak kami masih belum mendapat arahan sama ada kes akan dibicarakan di Mahkamah Shah Alam atau Mahkamah Kuala Lumpur, katanya yang turut dibantu seorang lagi TPR, Natra Fareha Rahma. Peguam Datuk Seri Rajan Navranam yang mewakili Adam Radlan tidak membantah isu jaminan dan memaklumkan kepada mahkamah berhubung syarat tambahan diberikan oleh mahkamah sebelum ini, iaitu anak guamannya perlu melapor diri di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sebulan sekali dan pasportnya juga diserahkan kepada mahkamah. Azura kemudian membenarkan tertuduh mengguna pakej jaminan RM300,000 yang ditetapkan oleh Mahkamah Session Shah Alam sebelum ini berserta syarat tambahan sama selain menetapkan 23 Mac untuk sebutan semula kes. Pada 21 Februari lepas, Adam Radlan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini atas 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah membabitkan projek sama, manakala pada 22 Februari dia juga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 2 lagi pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM4,1 juta ringgit berhubung projek serupa. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilapor berkata projek Jana Wibawa ditangguh pelaksanaannya bagi meneliti semula sama ada tata cara perolehannya dibuat mengikut peraturan ditetapkan perbendaharaan. Menurut Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, penangguhan projek melibatkan nilai RM5.7 bilion itu dibuat kerana terdapat unsur kaedah perolehan dibuat secara tender terpilih atau rundingan terus. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya bertajuk Ketirisan RM10 bilion. MOF perlu semak fakta subsidi diesel dengan betul. Ismail Sabri. Berita penuh. Kementerian Kewangan MOF perlu memeriksa dengan betul dakwaan ketirisan subsidi diesel berjumlah hampir RM10 bilion ringgit sepanjang 2022 seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri
Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2023 pada Jumaat lalu. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana jika benar ketirisan berlaku dalam jumlah terbabit, ia bermakna wujudnya penyelewengan besar terhadap subsidi berkenaan. Kalau tidak silap saya, subsidi bahan bakar minyak RON 95 dan diesel semua sekali kira-kira RM30 bilion tahun lalu. Daripada jumlah itu, mungkin RM10 bilion hingga RM12 bilion adalah subsidi diesel. Kalau RM10 bilion subsidi diesel diselewengkan seperti diumumkan Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023, apa yang tinggal? Elok periksa betul-betul, katanya kepada BH hari ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Beira berkata demikian ketika mengulas kenyataan Anwar yang juga Menteri Keuangan ketika membentangkan Belanjawan 2023 mendedahkan wujudnya ketirisan subsidi diesel dengan anggaran hampir RM10 bilion sepanjang tahun lalu. Kenyataan Perdana Menteri dalam Belanjawan itu memberi gambaran seolah-olah sepanjang tempoh pentadbiran Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri pada 2022, ketirisan subsidi diesel itu kira-kira RM830 juta ringgit sebulan. Semakan BH dalam portal rasmi Kementerian Keuangan MOF menemui siaran media bertarikh 25 Jun 2022 yang dibuat oleh Menteri Keuangan ketika itu Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz. Berdasarkan kenyataan media itu, Zafrul dilaporkan berkata, unjaran perbelanjaan subsidi kepenggunaan bagi 2022 setakat tarik itu berjumlah RM77.3 bilion adalah jumlah subsidi tertinggi di dalam sejarah pernah ditanggung oleh mana-mana kerajaan. Subsidi kepenggunaan itu meliputi petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung dan elektrik bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat dan bil subsidi tidak termasuk bantuan kebajikan. Berdasarkan unjaran subsidi untuk tahun 2022, jika harga subsidi serta harga pasaran minyak, arang batu dan komoditi lain kekal pada paras semasa pada Jun 2022, jumlah subsidi bahan bakar merangkumi petrol, diesel dan LPG berdasarkan keperluan tahun 2022 ialah RM37.3. Jumlah subsidi bahan bakar itu adalah paling tinggi berbanding pada 2021, yaitu sebanyak RM13.2 bilion, RM1.6 bilion 2020, RM6.1 bilion 2019, dan 7.4 bilion 2018. Sekian berita, salam Malaysia Madani.